Baik, kita ada banyak pengisah sebenarnya. Seterusnya kita ingin melihat dari sudut Islam pula bagaimana bagi mereka yang memilih untuk mengabaikan kucing yang mungkin tidak bertanggungjawab sepenuhnya. Apabila kita menjaga seekor kucing itu, apakah hukum dari segi agamanya? Kita ingin bersama dengan Ustaz Muhammad Rozi Rejab, seorang pendakwah untuk memberikan konsep. Assalamualaikum. Selamat pagi Ustaz. Selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz berada di mana tu? Dalam kereta ke? Berada di dalam kereta dalam perjalanan untuk menyampaikan dakwah. InsyaAllah, doakan selamat. InsyaAllah Ustaz. Pertama kali terima kasih kerana sudi bersama dengan kami, sanggup memberhentikan kenderaan seketika untuk bersama dengan kita secara langsung. Terima kasih Ustaz. Pagi ini Ustaz. Biasa. Benda biasa. Ustaz, topiknya adalah berkaitan dengan bagaimana untuk kita menyantuni haiwan. Terutamanya dalam konteks kita menjaga dan jangan kita mengabaikan. Dari sudut pandang Islam, Ustaz, perspektifnya, bagaimana hubungan manusia dan haiwan ini perlu dipandang? Baik. Hubungan manusia dengan haiwan ni dalam Islam sangat-sangat dititik beratkan kerana Islam satu cara hidup yang sempurna, kita sebut the way of life. Yang mana Nabi sendiri telah tunjukkan cara hidup yang sempurna itu. Bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, tapi hubungan dengan manusia juga alam. Dia sebut alam itu dia termasuk dengan haiwan, tumbuhan dan sebagainya. Sebab itu Nabi cerita tentang kucing. Nabi pernah menyebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam Sunan, ya. Kata Nabi, kucing itu dia bukan najis, kata dia. Hanya dia binatang yang suka berkeliaran berada dengan kamu. Bahkan Nabi sangat-sangat menyantuni haiwan ini. Kalau kita tengok pernah satu kisah Nabi SAW, baginda sanggup mengguntingkan kain amamah ataupun serban beliau yang pada waktu itu sedang ditudiri oleh seekor kucing di atas dia. InsyaAllah. Jadi itu yang disebut dalam banyak riwayat berkenaan dengan Nabi menyantuni binatang. Bahkan Nabi kerap memberikan binatang makan. Kalau di Madinah ada satu pintu di Masjidin Nabawi itu, dulu pintu itu dia bersekali dengan pintu rumah Rasulullah. Dia dipanggil Babul Ibil. Babul Ibil ni apa? Pintu unta. Di situlah setiap pagi Rasulullah akan melayan unta-unta yang datang, bertemu dengan dia, cerita masalah. Bahkan ada di kalangan unta itu yang minta untuk menjilat-jilat kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ambil tabarruk, ambil barakat. Dan pernah guru kami ketika saya bertanya buat apa unta itu menjilat-jilat kakinya, kata guru kami Syekh Abdul Razak pada waktu itu, buat menyembuhkan sakit lutut unta itu sendiri. Baik. Ustaz, kalau boleh kita nak tanyakan, kalau sekiranya seseorang itu mempunyai niat asalnya baik ingin menjaga kucing itu, ingin memelihara, tetapi selepas itu bertindak untuk tidak bertanggungjawab, meninggalkan, mengabaikan, apakah hukumnya sebenarnya Ustaz? Baik. Kalau kita tanya soal hukum, memanglah kita akan dapat jawapan yang, bila kita tanya hukum, jawapannya sangat-sangat objektif. Tapi kita nak tukar sekejap pagi ni jadi subjektif. Apa dia? Tentang soal hukum ni kita kena ada ilmu. Ketiadaan ilmu ataupun kejahilan menyebabkan hukum itu diabaikan. Berdasarkan soalan tadi, jika kita pelihara haiwan, kita abaikan, jawapannya ialah berdosa. Berdosa. Ya, termasuk dalam bahagian yang haram. Bahkan kalau kita melihat bagaimana kisah seorang wanita yang dihukum ke neraka hanya saja kerana menyiksa kucingnya, ya. Dan hukum pula kepada seorang lagi wanita yang hanya memberi minum seekor anjing, ya. Maka diberi ganjaran ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi sebut tentang haiwan peliharaan ini begitu teliti sekali. Satu kisah Nabi didatangi oleh seekor unta yang berlinangan air mata. Lalu Nabi bertanya, tunjukkan aku di mana tuan unta ini, ya. Lalu bila ditemukan Nabi dengan tuan unta tersebut, maka Nabi berkata kepada sahabat dia ni, kata Nabi, unta kamu mengadu kepada aku bahawa dia bekerja keras, sangat banyak tanggungjawabnya, tapi terlalu sikit makanan yang kamu beri kepada dia, tak padan dengan tenaga yang dia nak guna untuk bekerja. Bahkan disebut dalam kitab-kitab fiqh bahawa kalau binatang ternakan kita suka merosakkan harta benda,
Ya. Alhamdulillah min zalik, kita minta jauhlah. Betul. Contoh kalau binatang tu kucing yang suka tangkap burung, kalau dia tangkap burung ataupun menterbalikkan perkakasan atau memecahkan apa atau namanya merosakkan perkakasan ataupun menyebabkan benda yang tidak selesa dengan orang lain, maka tuan dia sepatutnya ambil tanggungjawab untuk menggantikannya. Tapi sebelum kita buat hukum tu, kita bincanglah dulu bagi elok. Okey. Dan sebagai pemilik binatang, besok kita akan ditanya tentang tanggungjawab kita ketika kita memelihara binatang tersebut. Betul. Bagaimana kita meladeni mereka. Dan ingat, Islam ajar kita binatang itu berperasaan. Ya, baik Ustaz, sangat menarik sudut pandang ini sebabnya memberikan pendidikan kepada kita semua. Ustaz, terima kasih banyak-banyak kesetujuan kami dalam waktu yang singkat ini. Mungkin nanti kita panjangkan perbincangan di studio. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih atas kesudian untuk berkongsi. Selamat dalam perjalanan. InsyaAllah Ustaz Muhammad Rozi Rejab, seorang pendakwah yang sudi sama dengan kita pada pagi ini, bincangkan dari sudut pandang Islam berkaitan dengan tanggungjawab memelihara haiwan. Asalkan kita melupakan tanggungjawab kita mengabaikan, itu dah menjadi satu kesalahan yang besar. Ya, betul. Baik, kita akan berehat seketika, sekembalinya banyak lagi pengisian hanya di Malaysia hari ini.